Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Zulfa Firdaus, berkaitan dengan soalan saudara yang pertama, mohon pencerahan Ustaz, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Wallahu ta'ala alam, saya tak tahu sama ada perkara ini dari perkataan Nabi ataupun tidak. Namun yang pasti ramai di kalangan ulama ada yang menyebut perkara ini, iaitulah seseorang itu dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan perbuatan yang biasa dilakukan. Apa perkara yang menjadi kebiasaannya untuk dia lakukan itu, maka pada kebiasaannya dia akan dimatikan ketika perbuatan ataupun amalan yang suka dia lakukan ketika hidup dia. Jika tidak ada hadis yang sahih, dalam perkara ini, wallahu taala alam, para ulama sebut dari sudut kebiasaan yang berlaku. Pada kebiasaan demikianlah seseorang dia akan dimatikan oleh Allah berdasarkan apa yang dia suka lakukan. Jika dia seorang ahli ibadah, maka insya-Allah dia akan dimatikan ketika melakukan ibadah. Demikian juga bagi seseorang yang ahli maksiat, dia akan dimatikan oleh Allah dalam pekerjaan yang selalu ataupun yang suka dia lakukan ketika hidup dia. Itu untuk jawapan soalan yang pertama. Soalan yang kedua, berkaitan dengan ungkapan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Itu ada hadis daripada Nabi. Perkataan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim, hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshul ka'bata fa idza kanu bi bayda min al-ard yakhsifu bi awwalihim wa akhirihim. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Ini ungkapan yang terakhir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam hadis ini bagaimana di akhir zaman nanti ada tentera yang begitu besar datang untuk menyerang dan meruntuhkan Kaabah. Apabila mereka sampai di satu tanah lapang, tiba-tiba mereka berlaku seperti kemusnahan kepada mereka, seperti mereka itu ditenggelamkan ke dalam tanah. Dalam hadis ini sebut sedemikian. Kesemua sekali. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana dimusnahkan mereka semua sekali, sedangkan di kalangan mereka itu ada yang bukan datang untuk meruntuhkan Kaabah. Sebaliknya di kalangan mereka ada yang datang hanya untuk berniaga, mengambil kesempatan orang ramai yang berhimpun, lalu mereka datang untuk berniaga, dan mereka bukan datang untuk meruntuhkan Kaabah. Lalu Nabi SAW menyebut dimusnahkan kesemua mereka, sama ada yang datang untuk meruntuhkan Kaabah ataupun untuk berniaga, semua sekali dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata, summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka di akhirat kelak dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Yakni orang yang memang berniat pergi ke Kaabah untuk meruntuhkan Kaabah akan menerima hukuman dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang pergi ke situ untuk berniaga dan bukan untuk meruntuhkan Kaabah, mereka mendapat balasan berdasarkan niat mereka masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang akan dikubur di mana tubuhnya terbuat dari lokasi tanah itu. Ini dakwaan ini ternyata bukan dakwaan yang datang daripada hadis yang sahih. Bahkan perkara ini termasuk perkara yang tidak benar, kerana tak ada sesuatu ketetapan sama ada dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan ini. Wallahu a'lam. Soalan ini